السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kitab fiqh mazhab Syafi'i ataupun fiqh manhaji oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Bugha dan Ali Asyarbaji. Tajuk pada malam ni ialah berkenaan dengan pengenalan beberapa istilah fiqh. Pengenalan kepada beberapa istilah fiqh. Boleh jumpa tak? Ada? Cuba. Muka surat 24. Kita akan mempelajari berkenaan dengan istilah yang digunakan oleh ulama dalam fiqh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalil yang ada sebagai contoh perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak faham perintah Nabi itu apakah dia wajib atau dia sunat, ataupun perintah yang ada dalam Al-Quran, kita nak faham itu sebagai apa kan? Apakah ia wajib, ia sunat, fardu, rukun dan sebagainya. Ini ada istilah-istilah yang diguna pakai oleh para fuqaha. Begitu juga apabila Al-Quran dan juga hadis melarang atau mencegah sesuatu perkara, maka apakah cegahan dan larangan itu bersifat makruh, haram atau apa? Jadi penting bila kita belajar fiqh kita mengetahui istilah-istilah yang digunakan oleh para fuqaha. Maka pada malam ni adalah pengenalan kepada beberapa istilah fiqh. Kenapa disebut beberapa istilah fiqh? Kerana istilah fiqh sebenarnya banyak, tapi ini antara istilah yang paling asas yang perlu kita ketahui. Sebelum memulakan bab-bab fiqh dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, maka mestilah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah fiqh yang menjadi berkisarnya semua masalah-masalah fiqh. Jadi masalah-masalah fiqh berkisar kepada istilah-istilah ini. Yang pertamanya ialah fardu. Apa yang dimaksudkan dengan fardu? Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuntutan secara putus, jazim kan, secara jazim ataupun jazam, secara mu'tamad kan, secara tegas. Itu disebut sebagai fardu. Bila perkara itu dituntut oleh Allah Ta'ala dengan putus
maka ianya disebut sebagai fardu. Maka pelakunya diberikan pahala dan dikenakan azab kepada yang meninggalkannya. Jadi bila benda tu fardu, kita buat, kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tinggalkan, maka kita dikenakan azab, na'udzubillah. Maka contoh yang dia bagi di sini ialah ibadat puasa. Syariat Islam telah menuntut kita menunaikannya dengan tuntutan secara putus, maknanya secara tegas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita akan puasa tak sampai sebulan lagi, kan? Bulan Ramadan akan menjelma, akan datang kepada kita tak sampai lagi sebulan. Maka kutiba alaikumus siyam, maksud kutiba difardukan itu makna diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Oleh itu apabila kita berpuasa akan diberikan balasan syurga, dan sekiranya tidak berpuasa maka akan dikenakan azab dalam neraka. Jadi itu maksud fardu. Dia bagi contoh kepada kita puasa dalam bulan Ramadan. Maka siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, itu adalah jalan untuk dia mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan plastik hitam tu adalah golongan yang saja cari jalan untuk dikenakan azab oleh Allah taala dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu cara untuk kita faham istilah yang digunakan oleh para ulama. Kemudian seterusnya, istilah wajib. Istilah wajib. Di sisi mazhab Syafi'i, wajib dan fardu adalah sama. Kedua-duanya sama kecuali dalam ibadat haji. Ini kita bercakap dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila sebut mazhab Syafi'i, kita sebut wajib dengan fardu sama. Kecuali kita melihat kepada tajuk apa yang kita bercakap. Kalau tajuk kita bercakap tu tajuk tentang ibadat haji, maka dia beza. Tapi kalau selain daripada itu, secara umumnya dia adalah sama, wajib ataupun fardu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Malah ia bukan saja dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab jumhur. Mazhab jumhur, kebanyakan ulama menggunakan istilah wajib dan fardu ni, kita boleh tukar ganti, dia sama sahaja. Kecuali dalam mazhab Hanafi dan juga ulama-ulama yang tertentu yang membezakan di antara wajib dan fardu. Maka dia bagi contoh kepada kita di sini, wajib dalam masalah haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan tidak membawa kepada luput dan batalnya ibadat haji. Jadi dia bagi contoh, kan? Dia bagi contoh. Dalam mazhab Syafi'i kita bezakan fardu dan wajib. Dalam manasikul hajj, dalam ibadat haji kita bezakan. Baik, maka dia bagi contoh, bila wajib haji, apabila kita tinggalkan benda tu, maka dia tidak membatalkan haji. Dia tak batal. Apa contoh dia? Iaitu melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamarat. Kita melontar di ketiga-tiga jamarat, itu termasuk dalam wajib haji. Berihram di miqat dan lain-lain lagi daripada perkara wajib haji. Oleh itu apabila seseorang yang menunaikan haji meninggalkan perkara wajib dalam ibadat haji, hajinya tetap sah, tetapi ia dianggap sebagai seorang yang berlaku tidak elok dalam ibadat hajinya. Maknanya ada kekurangan, ada cacat dalam ibadat haji dia. Dia wajib membayar fidyah dengan menyembelih binatang ternakan. Manakala fardu dalam ibadat haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan luput dan tidak sah ibadat tersebut. Contohnya apa dia? Kalau kita tak buat fardu tu dalam ibadat haji, maka dia dianggap sebagai luput dan ibadat haji kita tidak sah. Apa dia? Contoh yang dia bagi, berwukuf di padang Arafah ataupun tawaf rukun dan lain-lain fardu. Apabila seseorang meninggalkannya ketika menunaikan ibadat haji,
maka hajinya batal dan tidak sah. Jadi ini contoh yang dia bagi kepada kita istilah yang ada. Baik, kita tengok mula-mula tu disebut melontar anak batu di ketiga-tiga jamarat. Saya pernah terangkan kepada tuan-tuan sebelum ini yang mana dalam masalah melontar kan, apa yang disebut oleh keempat-empat mazhab kan, keempat-empat mazhab melontar di ketiga-tiga jamarat hendaklah selepas zawal, selepas waktu zuhur. Ibadat tabung haji, dalam muzakarah tabung haji, pakar-pakar dalam bab ibadat haji di negara kita buat satu keputusan. Dia ada satu resolusi muzakarah ibadat haji yang dianjurkan oleh tabung haji, yang mana ini adalah fatwa yang dipakai oleh tabung haji, iaitu boleh kita melontar walaupun sebelum zawal. Jadi siapa yang melakukan ibadat haji sebagaimana yang dianjurkan oleh tabung haji, maka dia akan dapati ada jadual yang ditetapkan oleh tabung haji melontar itu sebelum zawal kan, waktu subuh sebagai contoh kan, atau waktu duha, walaupun keempat-empat mazhab mengatakan tidak sah. Empat-empat mazhab kata tidak sah. Sebelum ini kita diajar supaya melontar pada waktu malam. Jemaah haji di bawah tabung haji melontar kebanyakannya pada waktu malam kan? Tapi di atas urusan-urusan yang telah dibuat keputusannya oleh tabung haji, maka mereka telah buat jadual daripada waktu pagi lagi. Maka ini adalah fatwa ataupun resolusi yang diambil oleh tabung haji. Jadi bagi sesiapa yang dia ingin mengambil langkah ihtiyat dan precaution, dia boleh cuba dapatkan jadual selepas daripada zawal. Contohnya waktu malam. Tapi kalau dia mengambil keputusan untuk mengikut ketetapan yang dibuat oleh tabung haji, jawapan dia boleh, kerana itu adalah keputusan oleh ulil amri. Dan ini juga antara ijtihad yang digunakan pakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau tuan-tuan lihat perbahasan yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maka dia kata keseluruhan hari-hari melontar itu adalah waktu untuk melontar. Cuma tak dinafikan afdal selepas zawal kan. Jadi itu contoh kan, isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita lah. Kemudian satu lagi, berihram di miqat kan, berihram di miqat. Ini juga contoh wajib dalam ibadat haji, berihram di miqat, yang mana kalau kita tidak berihram di miqat, ianya tidak membatalkan ibadat haji kan, tak membatalkan ibadat haji. Tetapi berlaku kecacatan kan dalam ibadat haji kita itu. Contoh, kita naik kapal terbang kan, Qarnul Manazil, naik kapal terbang kan, kita melintas yang paling selamat setengah jam sebelum mendarat. Walaupun boleh juga 15 minit, tapi itu orang kata terlalu dekat sangat. Kalau setengah-setengah guru haji, dia mengajar kepada kita 1 jam sebelum, itu lagi jauh kan. Sebelum waktu mendarat 1 jam ataupun setengah jam ataupun 45 minit, maka kita niat. Jadi itu adalah yang dipanggil sebagai berihram kan, kita berihram di miqat. Jadi miqat kita adalah bila kita naik kapal terbang tu di Jeddah, Qarnul Manazil. Kalau tuan-tuan lihat perbahasan yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia banyak perbincangan berkenaan tentang miqat kan. Tetapi apa yang dicadangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi nampaknya tidaklah begitu mendapat sambutan oleh ulama-ulama yang lain. Antaranya ialah kemungkinan sepatutnya dibenarkan untuk miqat itu ditetapkan di Jeddah. Yang tu tidak diterima kan oleh ulama-ulama kontemporari. Jadi itu antara perbahasan yang disebut atau yang dicadangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan miqat. Sebab miqat ini boleh katakan hampir semua para ulama mengambil pendekatan untuk lebih strict dalam masalah miqat. Kita tidak mempermudahkan persoalan berkenaan dengan miqat. Cuma sekarang ni senanglah sebab
ada pengumuman dan sebagainya, dan kebanyakan daripada kita menyertai kursus dan lain-lain. Baik. Maka apabila seseorang itu melakukan ibadat haji, maka dia perlu tahu membezakan yang mana satukah wajib haji, kan, yang mana satukah rukun haji. Baik, maka bila kita bercakap tentang hal ini, saya nak tarik perhatian tuan-tuan sekalian ialah kepada masalah fidyah. Sebab dalam kitab kita ni disebut dia wajib membayar fidyah dengan menyembelih binatang ternakan. Wajib membayar fidyah dengan menyembelih binatang ternakan. Kebanyakan daripada kita, kan, bila kita melakukan perlanggaran dalam ibadat haji, kita sebut dam. Kita sebut dam. Dalam kitab kita ni, kan, dia sebut wajib membayar fidyah dengan menyembelih binatang ternakan. Jadi istilah yang betul fidyah ataupun dam. Apa beza di antara fidyah dengan dam? Maka saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian contoh-contoh supaya tuan-tuan boleh lihat bagaimana para ulama membincangkan istilah-istilah seperti ini. Contohnya kita tengok istilah yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i. Satu istilah berkenaan dengan kafarah, kan, kafarah. Istilah kafarah, fidyah dengan dam. Bila sebut kafarah, bila kita sebut kafarah, kita orang-orang Melayu kita sebut kifarat. Kita orang Melayu kita sebut kifarat. Baik, kafarah ni apa dia? Maksud dia tutup. Kafarah maksud dia tutup. Tutup apa dia? Tutup dosa. Kan? Kafarah maksud dia tutup dosa. Kita seringkali sebut kalau berlaku musibah ataupun kita ditimpa penyakit, itu adalah kafarah daripada Allah Ta'ala. Jadi apa maksud musibah atau penyakit ataupun kemalangan, kecelakaan yang kita hadapi, itu menjadi kafarah daripada Allah. Maknanya Allah Ta'ala nak tutup dosa kita. Kan? Allah Ta'ala nak bersihkan kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Itu perkataan kafarah. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa kafarah ini digunakan dalam keadaan ataupun kes yang tertentu. Contohnya bagi perbuatan yang tidak sengaja dalam kesalahan membunuh. Dia bagi contoh. Kan? Maka itu dikenakan kafarah. Baik. Selain daripada itu, majoriti ataupun kebanyakan ulama lughah, kan, ulama bahasa Arab mengatakan bahawa kafarah ni dia mempunyai makna yang sama. Dia ada persamaan dengan perkataan kufur ataupun kufrun. Maknanya menutupi. Cuma beza dia, kufur ataupun kufr, ia adalah konotasi negatif. Benda yang kita guna istilah itu untuk benda yang dengan maksud yang negatif, benda yang tak elok. Kufur ni benda tak elok, kan? Tapi kafarah dia lebih kepada benda yang positif untuk menutup dosa kita. Jadi itu beza. Tapi dia mempunyai persamaan di antara perkataan kafarah dengan kufur. Maka Syekh Zainuddin Al-Manawi, kan, dalam kitab dia At-Tawqif ala Muhimmatit Ta'arif, dia kata apa? Dia kata bahawa perkataan kufur ini bila kita gandingkan dia dengan perkataan nikmat, kita kata kufur nikmat, maknanya kita menutup nikmat Allah Ta'ala. Maksudnya kita tidak bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu kufur nikmat. Apa contoh orang yang kufur nikmat? Iaitu apabila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, dia menyalahgunakan nikmat itu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia tidak membawa dia kepada mentaati Allah Ta'ala. Itu kufur nikmat. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahawa orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala tetapi tidak menjadikan dia taat kepada Allah, itu adalah musibah. Dia jadi musibah. Imam Asy-Syaukani kata, siapa yang dapat nikmat tapi tidak menjadikan dia taat kepada Allah, itu adalah musibah. Contoh, tuan-tuan dapat harta yang banyak,
Bila tuan-tuan dapat harta yang banyak, tuan-tuan beli rumah dalam taman. Sebelum ni duduk di rumah kampung, kan? Rumah ala kadar, rumah biasa. Ni dapat duit selonggok banyak, pergi cari rumah mahal sikit lah, 500,000 ke 1 juta ke. Kebetulan anak pun dah besar-besar semua, pakai bagi duit sikit-sikit seorang, beli rumah. Duduk dalam taman. Dalam taman tu semua orang yang kaya-kaya, yang ada pangkat dan sebagainya. Bila kita duduk dalam tu, apa yang berlaku? Bergaduh dengan jiran sebelah. Pasal apa? Pasal kawasan lah, pasal pokok lah. Renovation rumah, buat renovation, tak peduli pasal jiran. Berapa ramai orang bila dia buat renovation, dia tak peduli apa respon daripada jiran, tak bincang dengan jiran dulu. Dia nak extend, dia extend ikut suka dia. Dia dapat duit lebih. Sepatutnya dapat duit lebih tadi tidak menyebabkan perbalahan. Tapi berapa ramai orang bila dia extend rumah, dia buat renovation, jadi berbalah dengan jiran. Menyebabkan saling kata mengata di antara satu sama lain. Grup WhatsApp saling maki hamun antara satu sama lain. Maka apa yang berlakunya ialah rezeki yang dia dapat itu tidak membawa dia kepada mentaati Allah Ta'ala, tapi menyebabkan dia bermusuh dengan kawan-kawan dia, dengan jiran tetangga dia, dan dia maki hamun, dia menggunakan kata-kata yang kesat. Maka itu adalah musibah daripada Allah Ta'ala. Jadi nikmat menjadi musibah kepada dia. Itu contoh, tuan-tuan sekalian, benda yang berlaku kepada sebahagian daripada kita. Berapa ramai di kalangan kita bila ibu dia meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia, maka tinggallah harta pusaka. Harta pusaka satu rezeki kepada waris yang ada, kan? Rezeki kan? Dia adalah nikmat daripada Allah. Pasal apa rezeki? Sebab apa nikmat? Sebab kita tak buat apa-apa pun, tapi kita dapat harta tu. Dengan sebab kita anak kepada si mati, waris kepada si mati, kita dapat harta tu. Maka ada orang bila dia mati, dia meninggalkan wang ataupun harta berjuta-juta. Ada orang berbilion harta yang dia tinggal. Maka sepatutnya bila kita dapat rezeki macam tu, kita semakin taat kepada Allah. Kita menjadi orang yang saleh. Tapi berapa ramai di kalangan kita, sebelum ibu kita mati, sebelum ayah kita mati, hubungan adik-beradik elok, rapat, selalu telefon, selalu ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Tapi bila ayah kita mati, dia tinggalkan harta pusaka, bergaduh adik-beradik. Harta tadi menjadi musibah kepada dia. Harta yang ditinggalkan oleh ibu dia menyebabkan dia bergaduh adik-beradik. Maka nikmat itu menjadi musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena tentukan, bila kita dapat harta, dapat nikmat, apakah harta ataupun nikmat itu musibah atau apa? Dia bergantung kepada kita. Sama ada kita taat dalam beragama, kan, kita jaga tutur kata kita, jaga muamalat kita, interaksi kita dengan ahli keluarga kita, ataupun kita tidak peduli hukum hakam. Pasal apa? Nak rebut harta tadi. Berapa ramai orang yang sembunyikan waris dengan sebab dia tamak haloba kepada harta yang ditinggalkan oleh arwah ayah dia ataupun arwah ibu dia. Jadi itu antara peringatan yang diberikan oleh para ulama kepada kita, supaya kita perbetulkan landasan, track yang kita duduk sekarang ni. Sama ada kita duduk on the right track, landasan yang betul, ataupun kita berada pada landasan yang salah. Baik. Maka istilah kafarah tadi juga disebut sebagai penebus kesalahan ataupun denda di atas perlanggaran yang dilakukan. Maka dia mempunyai kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi istilah yang kita sebut tadi adalah fidyah, kan, fidyah. Macam mana kita nak beza fidyah dengan dam, kan, ataupun dia sama? Ini yang kita nak tahu. Baik. Maka contoh disebut dalam kitab Mu'jam, kan, kitab Mu'jam Lughah Arabiyah Mu'asirah. Dia Mu'jam ni maknanya dictionary lah, rujukan, reference dalam Lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab.
Muasirah maknanya contemporary. Contemporary. Jadi kita nak rujuk, kita ada istilah apa-apa yang kita tak faham, kita tengok kepada mu'jam. Mu'jam berkaitan dengan bahasa Arab. Baik, dia kata apa? Dia kata fidyah adalah harta tebusan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kelalaian dalam beribadat. Dengan sebab kita lalai dalam beribadat, maka kita kena bayar harta tebusan. Sebagai apa? Sebagai kafarah. Kaitan dengan istilah tadi, kifarat tu. Kafarah. Nak tutup. Kan? Nak tutup itu, maka kita kena buat sesuatu. Dia ada harta tebusan yang kita kena bayar. Itu dia panggil sebagai fidyah. Dengan sebab kesilapan ataupun kelalaian kita dalam ibadat. Maka dia bagi contoh kafarah ibadat puasa. Kan? Bercukur ketika ihram. Ataupun memakai pakaian berjahit ketika ihram. Itu antara contoh kan yang disebut dalam kitab, dalam mu'jam ini. Maka dia kata apa? Dia kata secara umumnya fidyah dibahagi kepada dua kategori. Ada dua pembahagian fidyah. Yang pertamanya ialah fidyah dalam bentuk takaran mud. Sukatan dia ikut mud. Dan ada yang dalam bentuk dam, kan? Dalam bentuk dam. Fidyah dalam berupa mud, di antaranya fidyah puasa orang tua bagi orang makan, kan? Bagi orang makan. Sebelum ni saya dah sebut kepada tuan-tuan, sama ada tuan-tuan nak bagi ikut sukatan itu semata-mata ataupun tuan-tuan nak jamu orang makan. Yang mana lebih afdal? Baik, kalau ikut ringan, rukhsah, buat yang senang. Itu rukhsah. Kita sibuk, kita takdan, kita buat yang mudah. Hak minimum macam mana, kita buat. Tapi kalau orang tanya kepada kita yang afdalnya apa? Afdalnya jamu orang makan. Sebagaimana kita makan. Kan? Siap dengan nasi banyak mana, kan? Lauk apa yang biasa kita makan. Kalau biasa kita makan nasi ada 2 lauk, kita bagi 2 lauk. Siap dengan sayurnya, dengan kuahnya. Apa kalau saya orang Penang, banjir. Kan? Itu menunjukkan kesungguhan kita nak jamu orang makan. Dengan airnya, maka itu package yang lengkap. Pasal apa? Kerana kita nak cari fadilat, kelebihan di sisi Allah. Bagi siapa yang mampu. Bagi sesiapa yang mampu, yang inginkan pahala yang sempurna, maka itu yang lebih afdal bagi dia. Tapi kalau dia tak sempat, dia tak mampu dan sebagainya, memadai dia melakukan minimum requirement. Kan? Tengok minimum dia berapa sukatan dia, maka kita buat yang tu pun cukup. Kan? Kita buat itu pun cukup. Zaman kita hari ni pakai duit. Kan? Pakai duit. Itu lagi senang. Pusat zakat, tuan-tuan klik website dia online, boleh bayar online, transfer je online. Untuk bayar fidyah. Ada negeri RM4. Kan? Ada negeri beberapa ringgit. Tengoklah negeri mana yang kita terlibat. Kalau kita di Penang, kita klik zakat Pulau Pinang. Jadi kita ikut harga yang ditetapkan. Setengah negeri fidyah dia lebih kurang sama dengan harga zakat fitrah. Lebih kurang sama. Setengah negeri jauh lebih murah daripada zakat fitrah. Tengok, tuan-tuan boleh check harga tersebut di website zakat negeri masing-masing. Baik, maka dia bagi contoh kepada kita di sini, iaitu fidyah puasa orang tua kita, kan? Ataupun fidyah kerana mengakhirkan qada puasa. Mengakhirkan qada puasa maknanya kita patut qada puasa tahun ni, kan? Sebab kita tinggal puasa hak hari tu, ni dah nak masuk Ramadan, maka kita wajib qada sebelum masuk bulan Ramadan. Tiba-tiba kita dengan sebab tertentu kita tak dan nak qada, maka kita langkau, kan, kepada selepas Ramadan. Maka dalam mazhab Syafi'i, maka dikenakan bayar fidyah, kan? Dia jadi ganda. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan, yang menariknya adalah contohnya negeri Selangor, kan? Tuan-tuan boleh tengok negeri Selangor,
fidyah dia tidak digandakan walaupun kita dah beberapa tahun kita lewat. Itu fatwa yang dipakai di negeri Selangor. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan tidak mau gandakan fidyah pun boleh. Tak mau gandakan fidyah pun boleh. Ataupun tuan-tuan rasa tengok-tengok kita dah calculate berapa banyak nak kena bayar tu, alah sikit sangat lah, nak ganda lah kan, nak ganda lah. Pasal apa? Sebab kita nak dapatkan pahala lebih, maka itu lebih baik kan. Kita memperbanyakkan sedekah, kita memperbanyakkan amalan-amalan yang baik. Sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ini, zakat pendapatan, tuan-tuan wajib bayar RM1,000, tapi tuan-tuan kata tak apalah, 1,000 ni sikit sangat, saya nak bayar RM2,000, maka itu lebih baik. Dia macam tu. Zakat fitrah kan RM7. Tuan-tuan tengok anak dengan isteri semua 10 orang. Bukan isteri 10 tau, jangan salah faham. Anak dengan isteri, faham kan? Campur-campur anak dengan isteri semua 10 orang. Jadi kalau RM7, 70. Alamak, sikit sangat 70 kan. Kita jumpa dengan amil zakat surau kita ataupun masjid kita, kita bagi dia 700. Boleh tak? Boleh kan? Kita diberikan pahala yang lebih di atas apa yang kita bayar, lebih daripada yang sepatutnya. Itu bab zakat, bab ibadat maliyah. Tapi dalam bab semayang jangan buat. Maghrib 3 rakaat, aku nak buat lebih lah sebab rajin. Pergi buat 6 rakaat, yang tu berdosa. Yang tu bid'ah, dalalah, yang tu berdosa. Tuan-tuan tak dapat pahala, bukan setakat tak dapat pahala, berdosa. Sebab itu dikira bid'ah, dalalah. Tapi ibadat maliyah, kita tambah dia, kita gandakan dia, itu adalah sunat hukum dia. Kan? Kita dapat pahala yang lebih di atas sedekah ataupun apa yang kita infak lebih daripada minimum requirement. Satu lagi contoh, dia sebut mencabut satu helai rambut ketika ihram ataupun memotong kuku dan sebagainya. Ini tuan-tuan sedia maklumlah. Baik. Kemudian dia kata sedangkan fidyah dalam bentuk dam kan, antara lain kerana berburu haiwan di tanah haram ataupun kerana mengadakan hubungan kelamin bersenggama, hubungan kelamin ketika ihram ataupun cukur rambut. Ni ada orang tanya, kita mandi-mandi nampak ada rambut kan, yang tu tidak dikenakan dam kan. Kita bukan gosok dengan kuat, kita biasa aja, tapi sebab rambut kita mudah gugur, maka itu tidak dikenakan dam. Mengenakan wangi-wangian, apa makna wangi-wangian? Maka kita ikut kepada adat kebiasaan. Apa maksud kita berwangi-wangi? Kalau kita makan Maggi, walaupun Maggi tu bau dia sedap, itu dia tak masuk dalam berwangi-wangian. Tuan-tuan faham kan? Sebab apa? Ada ke orang dia nak pergi kerja, maka dia nak bagi dia wangi, dia makan Maggi? Ada tak? Tak ada kan? Jadi oleh sebab kita makan Maggi tu, dia tak termasuk dalam adat kebiasaan orang nak berwangi-wangi, maka dengan sebab tu makan dia tak kira, dia tak masuk dalam berwangi-wangian. Maka tengok kepada kebiasaan. Apa dia wangi-wangi? Kita ambil deodorant kan, kita sapu bawah ketiak, itu termasuk dalam berwangi-wangian. Kita spray kan, itu berwangi-wangian. Kita ambil minyak atar sapu, itu berwangi-wangian. Jadi kita kena tengok apa yang dimaksudkan dengan berwangi-wangian, ataupun memakai pakaian yang dijahit, memotong kuku dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh kan, contoh-contoh yang disebut sebagai dam. Baik, bagaimana dengan dam haji tamattu'? Kita di Malaysia ni walaupun ada juga buat haji qiran, tapi biasanya dua tu lah, antara tamattu' ataupun ifrad kan. Ini hak biasa kan. Qiran tu tak berapa ramai lah. Hak biasanya dua ni je, tamattu' dengan ifrad. Baik, ifrad kita tak bayar dam, yang bayar damnya tamattu'. Kenapa ada dam tamattu'? Apakah kerana kita melakukan dosa atau kita melakukan perkara yang dilarang dalam agama? Jawapan dia, haji tamattu' kita bukan melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Sebab Nabi sendiri mengesyorkan supaya kita melakukan haji tamattu'. Dalam mazhab Syafi'i,
haji yang afdal adalah haji ifrad. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia lebih afdal kerana dia lebih sukar. Dia lebih susah. Maka kerana itu dia lebih afdal di sisi mazhab Syafi'i. Ulama Hanabilah, mazhab Hanbali juga fatwa dalam Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiah wal Ifta' Arab Saudi, dia kata yang afdalnya haji tamattu'. Pasal apa? Sebab Nabi yang mengesyorkan supaya sahabat buat haji tamattu'. Jadi bila Nabi suruh buat haji tamattu', kenapa bila kita buat haji tamattu', bagi siapa yang buat haji tamattu', kenapa kena bayar dam? Maka dam di situ bukan kerana dam melanggar syariat, bukan kerana dam melanggar apa yang diperintahkan dalam agama, tapi dam itu kerana syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kerana dapat mengerjakan haji dengan cara yang lebih mudah. Dam melambangkan kesyukuran kita kepada Allah. Bila kita syukur, kita buat apa? Kita infak, kan? Kita bagi harta kita. Itu tanda kita syukur. Macam kita tengok ada ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, bila anak dia berjaya, dia bagi duit 100 kat kedai. Siapa makan roti canai, minum hari ni, bagi dia makan free. Itu contoh, kan? Tanda kita syukur atas nikmat yang kita dapat. Maka dam haji tamattu' bukan kerana melanggar hukum agama, tetapi sebagai tanda syukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kemudahan kepada kita. Sebab tu saya, bila orang jumpa saya, dia nak pergi haji, dia tanya, Ustaz, mana satu nak buat ni? Kan? Nak buat tamattu' kan, nak buat qiran, nak buat tamattu' kan, nak buat ifrad? Maka saya kata, terpulanglah, kan? Kalau kita yakin dengan qaul dalam mazhab Syafi'i yang kata lagi susah, lagi dapat banyak pahala, buat ifrad. Kalau kita lebih yakin dengan fatwa ulama Hanabilah yang kata sebab Nabi syorkan, Nabi yang perintahkan sahabat suruh buat tamattu' sebab dia lebih mudah, kita buat tamattu'. Itu bergantung kepada keadaan masing-masing. Saya ada seorang ahli keluarga, masa dia nak pergi tu, dia tanya saya, nak buat hak mana? Saya bagi tahu kat dia, ada tiga, kan? Ada ifrad, ada tamattu', ada qiran. Saya cerita secara ringkas. So dia kata dia tahu dah yang tu. Lepas tu saya kata kat dia, saya dulu buat tamattu'. Kalau buat ifrad begini-begini, kalau buat tamattu' macam ni, kalau buat qiran macam ni. Lepas tu dia tanya saya, kalau saya buat apa? Saya kata dulu saya buat tamattu'. Dan saya kata kalau orang tanya saya pun saya cadangkan tamattu'. Dia kata okey lah. Rupa-rupanya bila dia pergi tu, dia buat ifrad. Tak apalah, buat mana-mana pun ikut berdasarkan apa yang kita yakin, yang mana kita rasa lebih afdal. Dia pun tanya saya, okey ke buat ifrad? Saya kata itu pilihan masing-masing, kan? Nampaklah. Bila dia sampai sana, nak tunggu. Saya tak ingat hari yang keempat ke hari yang kelima gitulah, dia pun WhatsApp saya, boleh tak nak tukar balik? Nak tukar balik ke tamattu'. Saya kata ni lah masalah dia. Masa orang cakap, dia kata okey, semua okey. Bila dah duduk sana, duduk dalam kain tuala tu baru dia tahu. Kan? Saya kata tak boleh lah, nak tukar lah, kan? Jadi itulah contoh. Walaupun adalah qaul apa semua, tak apalah. Tapi yang pentingnya kita tahu berkenaan dengan persoalan berkaitan dengan kenapa ada dam bagi haji tamattu' walaupun ianya salah satu haji yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama sebenarnya berbeza pendapat tentang istilah-istilah fidyah dan juga dam dalam ibadat haji. Jadi itu terpulanglah kepada penggunaan, tengok kepada istilah. Jadi kalau tuan-tuan dengar perkataan fidyah dalam ibadat haji, ia mungkin dengan maksud yang samalah dengan dam. Baik. Tapi ada juga ulama yang membezakan di antara kedua-duanya. Baik. Maka kalau kita tengok di situ kita dapati bahawa wajib dengan fardu telah dibezakan kan oleh sebahagian para ulama. Baik, antaranya ialah jumhur fuqaha. Ini adalah tambahan kepada apa yang ada dalam kitab kita lah. Jumhur fuqaha
Contohnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka kata sama dan tidak ada beza di antara fardu dan wajib, sama ada dari segi hukum ataupun makna. Jadi kedua-dua perkataan itu, istilah itu, wajib dan fardu, membawa maksud yang sama, iaitu satu benda ataupun satu perbuatan yang wajib, yang mesti dilakukan, dan kalau ditinggalkan, kalau tidak dilaksanakan, maka dikenakan hukuman kepada sesiapa yang meninggalkannya. Manakala Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa wajib adalah sesuatu yang dituntut untuk melakukannya secara jazam, kan, secara tegas, kan, apa yang kita mesti buat secara jazam. Manakala Al-Imam Al-Baydawi, dia kata wajib adalah sesuatu yang menyebabkan orang yang meninggalkannya secara sengaja akan dicela oleh syarak. Mana siapa yang tinggalkan benda yang wajib, syarak mencelanya. Jadi kita jangan pandang ringan perbuatan wajib yang kita tinggalkan. Jadi itu secara umum istilah fardu dan wajib di sisi jumhur ulama. Tetapi dalam mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah berbeza pendapat. Jadi ulama Hanafiyah dia berbeza pendapat dengan jumhur ulama. Maksudnya ulama Hanafiyah berbeza pendapat dengan mazhab Syafi'i, berbeza pendapat dengan mazhab Maliki, berbeza pendapat dengan mazhab Hanbali. Jadi yang ni, yang benda yang tuan-tuan kena tahulah, perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Tadi pun ada orang hubungi saya, dia tanya, kan, pasal berkenaan dengan tawaf wada'. Tuan-tuan tahu tawaf wada' kan? Tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal, perpisahan, hak last sekali benda yang kita buat sebelum kita tinggalkan Mekah, kan. Benda yang tadi yang ada satu sahabat kita tanya sebab dia pergi umrah. Lepas tu dalam program umrah ada lawatan ke Taif. Ada lawatan ke Taif. Jadi lawatan ke Taif ni dia ada dua jalan. Dua-dua jalan itu, route itu, dua-dua itu semuanya lebih daripada 2 marhalah. Lebih daripada 2 marhalah. Maka isu yang pertama, wajib atau tidak wajib tawaf wada'. Ini isu yang pertama. Baik. Maka saya jawab tadi kepada sahabat yang bertanya itu, saya kata, saya nak bagi tahu ada 2 fatwa. 2 fatwa. Fatwa yang pertama, fatwa yang dipakai dalam negara kita, kan, fatwa tabung haji, fatwa ulama-ulama kita, mufti kita di Malaysia ni, kebanyakannya mengatakan bahawa sesiapa yang terlibat dalam lawatan ke Taif, walaupun dia balik semula ke Mekah, ke hotel di Mekah, maka tawaf wada' tu wajib. Yang tu tuan-tuan kena tahu, kan, wajib, sebab keluar dari Mekah lebih daripada 2 marhalah. Kemudian fatwa ulama Saudi, khususnya fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta', kan, ni adalah autoriti rasmi dalam fatwa kerajaan Arab Saudi. Ulama-ulama Saudi membuat keputusan bahawa tidak wajib, tapi sunat kita buat. Jadi siapa nak pergi ke Taif, dia kena buat keputusan. Dia nak ikut fatwa mana? Dia nak ikut fatwa negara dia, Malaysia, ataupun dia nak ikut fatwa tempat yang dia buat ibadat itu, iaitu fatwa kerajaan Arab Saudi. Jadi kalau dia ikut fatwa yang tabung haji pakai, wajib buat tawaf wada'. Kalau dia nak ikut yang fatwa Saudi, tak wajib tapi sunat. Bergantung kepada pilihan kita lah. Satu. Yang kedua, dia tanya pula, sekarang ni kalau dia pakai hak wajib, kata tawaf wada' tu wajib, so macam mana? Apakah bila dia buat tawaf wada', tiba-tiba azan semayang fardu, kan, semayang fardu kan, apakah dia tak boleh semayang fardu? Saya kata boleh. Dia bila dia buat tawaf wada', dah habis tawaf wada', orang azan, kan, maka dia semayang. Ataupun ketika dia tawaf wada' tu orang azan, maka dia semayang. Dia kata mutawif, dia kata tak boleh.
Mutawif dia kata tak boleh. Baik. Fatwa tabung haji mengatakan bahawa kita boleh buat tawaf wada' itu dalam tempoh 5 jam sebelum kita berangkat. 5 jam sebelum kita berangkat. Maka tawaf wada' itu sah. Walaupun kita dah buat habis tawaf wada', tapi kita tidak tinggalkan lagi Mekah, ada lagi 2-3 jam duk tunggu bas apa semua, maka fatwa yang dikeluarkan adalah boleh, kan? Maka kalau ada semayang dan sebab kita semayang, kan? Jadi itu ada jawapan yang saya berikan kepada sahabat kita tadi. Jadi kalau dia apa ni tak mau semayang, dia tunggu dekat hotel, kan? Dia tunggu ke hotel, dia semayang kat hotel, sama juga. Mana dia masih tidak meninggalkan Mekah. Jadi sebab itu para ulama mengatakan bahawa hendaklah dia semayang bersama-sama dengan imam ketika mana azan itu dilaungkan, ketika dia melakukan tawaf wada'. Jadi tuan-tuan boleh rujuk fatwa, kan, yang telah ditetapkan. Baik. Kemudian definisi wajib di sisi ulama Hanafiyah. Jadi para fuqaha mazhab Hanafi mempunyai pandangan yang berbeza dalam masalah apa maksud wajib. Contohnya Imam Kamal bin Humam rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata sekiranya sesuatu tuntutan yang jazam itu datang secara zanni, maka dia wajib. Dia tidak fardu, dia wajib. Apa maksud dia tadi? Kalau perintah tu secara jazam tu datang secara zanni, dia tidak qat'i, dia zanni, maka dia wajib dan dia tidak fardu. Apa maksud dia? Maka Ibnu Ami Al-Hajj Al-Hanafi, Ibnu Ami Hajj Al-Hanafi, ketika dia mengulas apa yang disebut oleh Ibnu Humam ini, dia kata apa? Ataupun tuntutan yang jazam itu datang secara zanni dalalahnya daripada Al-Quran, atau zanni dari sudut subutnya daripada sunnah ataupun ijma', maka itu adalah wajib. Macam mana kita nak faham perkataan ni? Saya simplify untuk tuan-tuan. Baik. Contohnya gini. Ulama mazhab Hanafi dia bezakan fardu dengan wajib. Dia kata kalau zanni maka dia wajib. Kalau dia qat'i maka dia adalah fardu. Apa maksud dia? Maksud dia gini. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Dalil dia tu qat'i ataupun zanni? Qat'i ni makna putus. Mana orang tak taktikai, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kalau zanni, kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Itu zanni. Dalil yang zanni kita boleh berbeza pendapat. Kalau dalil yang qat'i tak boleh. Contohnya apa dia? Kewajipan sembahyang 5 waktu. Kan? Wajibnya sembahyang 5 waktu ni tuan-tuan, dia qat'i. Qat'i berdasarkan Quran, dia qat'i berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tidak dibenarkan mana-mana ulama untuk berbeza pendapat dalam masalah sembahyang 5 waktu. Maksudnya, kalau tuan-tuan tahu ada ulama yang kata sembahyang bukan 5 waktu, 3 waktu je, maka haram hukumnya kita ikut pendapat tu. Tak boleh ikut. Faham kan? Faham tak? Maka dengan sebab itu, sembahyang 5 waktu dalam mazhab Hanafi, dia tak panggil wajib, dia panggil fardu. Dia panggil fardu sebab dalil dia qat'i. Dalil dia qat'i. Tetapi kalau sesuatu perintah daripada Allah Ta'ala, dia adalah satu benda yang zanni, dia tidak qat'i. Dia tidak qat'i. Maka perintah yang sedemikian kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Kan, kita dibenarkan berbeza pendapat. Zanni ni contohnya dia zanni dari sudut hadis tu sahih ke tak sahih. Kan? Sahih ke tak sahih. Maka kita boleh berbeza pendapat dalam masalah tu. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Hanafi contohnya, mereka tidak sepakat dengan jumhur ulama tentang
wajib atau tidak wajibnya tertib dalam masalah wudu. Jumhur ulama kata wajib tertib. Basuh muka, kalau 4 anggota wuduk, basuh muka, tangan sampai siku, sapuh air dekat kepala kan. Nombor 4 kaki. Jumhur ulama kata wajib tertib. Tapi mazhab Hanafi kata tertib adalah sunat, dia tidak wajib. Itu contoh bagaimana dalil itu adalah dalil yang zanni, yang ulama berbeza pendapat. Kan? Itu contoh yang dikatakan zanni, dia tidak qat'i. Jadi waw dalam ayat Quran itu ulama berbeza pendapat. Apakah waw itu menunjukkan kepada tertib ataupun tidak. Jadi itu contoh kan benda-benda yang dihukum sebagai nas yang zanni. Jadi kalau kita tengok istilah qat'i dengan zanni, maka ulama membahagikan, maka dengan bahagikan antara qat'i dengan zanni, menyebabkan ulama Hanafiyah mengatakan bahawa kalau dalil itu qat'i, tak dibenarkan kita berbeza pendapat, ia adalah dalil yang mu'tamad kan, qat'i, maka kita panggil dia fardu, tak panggil wajib. Jadi ulama Hanafiyah nampaknya lebih teliti dalam masalah ni dari segi istilah. Dari segi istilah, maka dia bezakan. Maka bila dia kata wajib, itu menunjukkan bahawa nas yang ada tidak sampai tahap qat'i, dia hanya pada tahap zanni semata-mata. Jadi kita berhenti setakat itu, kecuali kalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Nanti kita akan sambung balik perbahasan berkenaan dengan nombor 3 fardu ain selepas hari raya. Kan? Betul tak selepas hari raya kan? Selepas hari raya, sebab kita dah nak masuk bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan masih jemput saya lagi lah tuan-tuan masih jemput saya lagi, saya datang dan kita akan sambung istilah fardu ain insya-Allah. Ada sebarang soalan? Tak ada ya? Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada permintaan daripada seorang saudara kita